Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berjumpa kita lagi dalam kelas PPDR Sains tahun 6. Baik, awak dah bercuti selama 2 minggu. Cikgu harap semua sihat dan tidak lupa dengan pembelajaran yang lepas. Okey, berkenaan dengan kelajuan topik kelajuan, harap awak boleh ingat lagi apa yang telah dipelajari. Kalau tak ingat, sila ulang kaji Baik, Baik, untuk minggu ni, cikgu tak nak ringkaskan saja. Kita masuk pada tajuk baru iaitu unit 8 di mana tajuk pengawetan makanan. Okey, kita akan lihat tajuk pengawetan makanan. Okey, apa objektif pembelajaran 8.1 iaitu kerosakan makanan, dan awak akan belajar berkenaan dengan menjelaskan contoh ciri-ciri makanan yang rosak. Tengoklah. Kita akan tengok sedikit gambar nanti. Kemudian menyatakan kerosakan makanan disebabkan oleh tindakan mikroorganisma serta mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, dia yang penting ni lah ciri-ciri makanan yang rosak ni dan tujuan pengawetan ni. Kita akan tekankan dekat situ nanti Baik, awak boleh rujuk ni awak boleh rujuk buku teks. Okey. Apa itu kerosakan makanan? Kita tengok zaman dulu Zaman dulu 500,000 tahun sebelum Masihi, memasak makanan menggunakan unggun api merupakan kaedah pengawetan terawal dalam tamadun manusia. Dulu tak ada peti ais. Dia orang akan salai Kalau awak dengar istilah salai salai makanan tu sampai kering supaya dia tahan lebih lama. Salai tu dia keluarkan semua air yang ada dalam makanan tu, jadi kering lah. Macam ikan bilis, macam ikan kering, macam tu lah, dia salai je. Okey, 12,000 tahun sebelum Masihi, masyarakat kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya berlakunya hujan. Dikeringkan makanan, dijemur tengah panas lah, macam orang buat ikan masin tu. Dijemur tengah panas dan dia simpan sebelum musim banjir. Sebab musim banjir, mereka tidak boleh berburu ataupun mencari makanan. Okey, 1400 tahun Masihi, manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Zaman dulu, waktu ni, dia dah jumpa garam mineral yang ada dalam tanah. Masyarakat dia nak mengetahui kegunaan garam, dan pada zaman ni juga dia masyarakat ni dia memburu makanan. Contoh kan, dia ada 15 orang je. Dia dapat 1 ekor seladang ataupun apa-apa makanan yang besar-besar, takkan dia nak habiskan pada hari tersebut juga. Tak dia takkan habis. Jadi dia akan masak sikit dan selebihnya dia akan lumurkan dengan garam dan dia akan simpan. Garam ni nanti kita akan tengok apa itu. Apa fungsi dia lumurkan garam tu. Okey, sehingga sekarang tahun 1862 sehingga tahun 1862, Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejuk cair. Ini dah mula dah. Manusia dah pandai mengawet makanan. Okey, sehingga kini penggunaan bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lama. Baik, awak pergi pasar raya, awak tengok semua makanan yang ada dekat pasar raya tu semua telah diawet. Semua telah diawet. Kecuali barang-barang basah lah, macam sayur, ikan, ayam, bahan-bahan mentah macam tu, dia tak awet lah. Macam barangan dalam plastik, dalam botol, yang dibungkus, itu semua telah diawet. Dia tahan lama. Dia tahan lama. Kita boleh tengok dekat tarikh luput tu berapa lama dia boleh tahan. 1 tahun, 2 tahun. Okey, seterusnya. Baik, okey.
ciri-ciri makanan yang rosak, awak boleh rujuk buku teks muka surat 133 hingga 136 . Ciri-ciri makanan yang rosak ni yang pertama bau yang tidak menyenangkan, iaitu bau busuk lah. Macam ayam, ikan. Bila kalau awak beli pagi, awak tak simpan dalam peti ais, waktu malam dia dah mula berbau busuk. Kurang menyenangkan lah. Awak boleh tahulah bau, ni ayam dah busuk, ikan ni dah busuk. Rasa tidak sedap, masam. Selalunya macam susu, ni rasa masam. Makanan pun ada yang rasa masam bila dah rosak. Okey, dan kemudian ada makanan yang berubah warna, kekuningan. Macam sayur, daun dia dah mula kuning. Macam ikan dia dah lebam-lebam, ayam dia dah lebam-lebam. Okey, berubah tekstur, berlendir. Ni nasi lah, selalu kita boleh lihat dekat nasi. Nasi kalau kita masak semalam, hari ni masih lagi tak habis, kadang-kadang 2-3 hari dia akan keluar kulat warna hitam-hitam, lepas tu dia berlendir macam lendir, macam kita tengok pun bau masam. Itu berubah tekstur tu, dia berlendir. Kulat ataupun tompok hitam, ni selalu pada roti kah. Kalau roti dah expired, awak boleh nampak dia tumbuh tompok-tompok hitam. Okey, kita tengok satu persatu Baik, contoh daging ayam. Daging ayam, ni contoh daging ayam. Daging ayam bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Inilah dia. Bau busuk, berlendir, berubah warna. Kemudian ikan pun sama. Ikan yang rosak, berubah tekstur dan berbau busuk. Dia dah lembik. Lepas tu bau bau tu kita dah tahu. Kemudian nasi, roti dan kek, biasanya dia akan ditembuhi dengan kulat. Kuih bahulu, roti, kemudian nasi. Nasi menjadi lembik, berlendir, bertompok hitam dan berbau masam. Kalau roti dan bahulu dia tak berlendir, dia kan kering kan, tapi dia tumbuh kulat ni lah, warna hitam-hitam ni. Ni. Ditumbuhi kulat. Itu dah rosak lah. Okey, kemudian untuk sayuran dan buah-buahan. Okey, kita tengok sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan yang rosak, berubah tekstur, berkulat dan berubah warna. Ni dia jadi lembik, jadi hitam. Kemudian tumbuh kulat. Buah apple, pisang pun sama, selalu kita tengok kalau dah terlampau lama. Sayur, nampak ni. Ni sayur ni dia dah kekuning-kuningan, dia jadi hitam. Macam kobis ni pun sama, dia jadi layu. Itu dah rosak lah. Okey, makanan yang rosak boleh diperhatikan menggunakan deria penglihatan. Kita boleh nampak. Kemudian kita boleh bau. Kita boleh nampak dia berubah warna, berubah tekstur. Kemudian kita boleh bau masam. Kita boleh rasa masam. Dan kita sentuh pun dia lembik. Itulah. Okey, kemudian kita tengok lagi susu. Susu ni dia kalau dah rosak, bila awak tuang dan cawan dia akan berbuih. Susu ni dia akan berubah tekstur, berbau busuk, masam dan berbuih dan berketul-ketul. Kalau dah expired tu dia keluar ketul-ketul lah, dia bukan berbentuk cecair lagi dah, dia bentuk pepejal. Kemudian bau busuk, masam, tu awak boleh tengok lah. Dari putih dia dah jadi kuning. Susu Okey. Baik, kerosakan makanan berlaku oleh sebab tindak balas mikroorganisma. Seperti kita tahu, kita dah belajar sebelum ni, mikroorganisma dia merosakkan gigi dan juga sebagainya. Untuk kali ni, mikroorganisma juga boleh menyebabkan makanan menjadi rosak. Okey, kita tengok faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kehadiran air. Kehadiran air sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Maknanya kalau dia kan benda hidup, jadi dia perlukan air untuk hidup. Kemudian udara. Udara yang sesuai juga untuk pertumbuhan mikroorganisma. Suhu, air suam, persekitar yang lembap dan panas sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Nutrien. Kehadiran nutrien sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Ini makanan lah. Makanan awak ni tadi adalah nutrien untuk mikroorganisma. Makanan mikroorganisma. Tahap keasitan cuka tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Masuk kat sini, kalau masam, dia tak boleh bertumbuh. Mikroorganisma ni tak boleh hidup lah kalau masam. Dia kena ada faktor-faktor ni. Dia kena ada faktor-faktor. 5 faktor ni kena bersesuaian untuk mikroorganisma membiak. Sebab itulah
berdasar sebab itulah wujudnya pengawetan, di mana kita akan lihat pengawetan tu dibuat berdasarkan faktor-faktor ni. Faktor suhu, air, udara, nutrien dan keaksitan. Faktor ni lah digunakan untuk menghasilkan bahan pengawet. Okey, nanti kita akan tengok pada masa akan datang apa contoh-contoh kaedah pengawetan. Okey, baik, cuba tengok ni. Sejak dahulu manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey, apa kepentingan pengawetan makanan? Cuba bagi tahu cikgu. Kepentingan pengawetan makanan. Sebab apa makanan perlu diawet? Baik. Cuba tengok ni Okey, pengawetan makanan dilakukan bertujuan untuk menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Contoh awak beli makanan yang banyak ataupun makanan yang awak makan tak habis. Jadi awak perlu awet makanan tu untuk elakkan pembaziran. Pentingnya pengawetan ni untuk elakkan pembaziran, kemudian makanan akan tahan lebih lama. Awak tengok, sebab itulah ada sekarang ni dah maju. Ada peti ais, betul tak? Peti ais pun salah satu alat yang diguna untuk pengawetan. Awak tengok dekat pasar raya, daging-daging, nugget, sosis semua disimpan dalam peti sejuk beku. Ada makanan yang dibungkus tanpa udara. Kita akan tengok ada makanan yang disimpan di dalam botol. Ada 11 kaedah pengawetan yang awak akan belajar nanti. Okey, yang perlu awak tahu, pengawetan ni untuk mengelakkan pembaziran dan memastikan makanan tahan lebih lama. Okey, baik. Okey, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Okey, tugasan 1, awak perlu 1 dan 2, dia ada 2 tugasan. Awak perlu buat dalam buku tulis panjang lah. Kalau tak ada, buat dalam buku latihan sains lah. Sebab buku sebab ada yang hantar buku dekat cikgu. Jadi awak tengok sama ada buku tulis panjang ataupun buku tulis pendek. Mana-mana yang ada pada awak, awak boleh buat soalan ni. Okey, cara dia awak salin ni, awak lukis, awak salin, kemudian awak tulislah jawapan yang sesuai. Susu yang rosak, contoh berasa masam. Apa lagi? Berubah tekstur. Buat sampai habis. Faham Okey. Tugasan yang kedua juga sama. Sama juga. Okey. Masih buat dalam buku tulis juga. Okey, awak perlu jawab soalan subjektif ni. Okey. Apa tujuan pengawetan makanan? Tulislah apa tujuan ni, kita dah bincang tadi. Kemudian senaraikan faktor proses hidup mikroorganisma lah yang mempengaruhi. Contoh apa? Air. Ni apa? Suhu. Buat dalam buku tulis awak. Mana-mana buku yang ada pada awak, buku tulis, sama ada buku panjang ataupun buku pendek lah. Macam mana nak salin soalan ni? Masa awak mainkan video ni, awak pause lah. Awak pause video ni, lepas tu awak salin lah soalan dia. Baik Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu hadapan.